والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم يسر ولا تعسر. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala, kerana dengan limpah kurnia, rahmat, kasih sayang dan inayah daripada Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, pada malam ini sekali lagi kita sama-sama dapat ditempatkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada sebaik-baik tempat. Dan mudah-mudahan Allah jualah yang akan menempatkan kita juga pada sebaik-baik tempat di akhirat kelak insya-Allah. Tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat, muslimin muslimat yang dirahmati sekalian, berbekalkan masa yang ada, marilah sama-sama kita memperingati kembali sejarah perjalanan yang telah dilalui dan ditempuhi oleh junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang disebut sebagai peristiwa Isra dan Mi'raj yang berlaku di dalam bulan Rejab yang mulia. Dan sesungguhnya memperingati peristiwa Isra dan Mi'raj ini mudah-mudahan dapat memberikan semangat ataupun merupakan suntikan motivasi untuk terus kita berjuang di atas muka bumi ini sebagai hamba Allah yang benar-benar beriman kepadanya, serta melaksanakan dan mempraktikkan sunnah-sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umum kita mengetahui apabila disebutkan tarikh ataupun tanggal 27 Rejab, satu-satunya peristiwa yang ada di dalam kepala kita ialah peristiwa ini, iaitu Isra dan Mi'raj. Tetapi tahukah kita dalam sejarah pada 27 Rejab juga ada dua lagi peristiwa besar yang penting yang sepatutnya dihadam, difahami dan diketahui oleh seluruh umat Islam. Yang pertama ialah peristiwa pembebasan kota Baitul Maqdis yang kita sebut sebagai Jerusalem, yang juga menjadi tempat destinasi Isra Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bumi Palestin, bumi Baitul Maqdis, hampir selama 70 tahun berada di bawah pemerintahan tentera-tentera salib, yang akhirnya dibebaskan oleh orang-orang Islam di bawah pimpinan pemimpin yang agung dan hebat, iaitu Sultan Salahuddin Al-Ayyubi, yang berlaku juga pada 27 Rejab tahun 583 Hijrah bersamaan 2 Oktober 1187 Masihi. Dan peristiwa kedua yang juga berlaku pada 27 Rejab ialah bila mana kita melihat hampir selama 600 tahun Imperium dinasti Turki Osmaniyah akhirnya jatuh
akhirnya runtuh di tangan seorang pemimpin, Mustafa Kemal Atatürk, dan digantikan dengan Republik Turki sekular. Ini juga berlaku pada tahun 27 Rejab 1342 Hijrah bersamaan 3 Mac 1924 Masihi. Ini adalah peristiwa-peristiwa yang patut kita fahami, kita hadam dengan baik selain daripada peristiwa besar Isra' dan Mi'raj. Baik, berkenaan dengan peristiwa Isra' dan Mi'raj, di dalam surah Al-Isra' ataupun disebut sebagai surah Bani Israel, di dalam ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Surah Al-Isra' ayat yang pertama. Baik, surah Al-Isra' ataupun surah Bani Israel adalah merupakan surah Makkiyah, iaitu satu surah yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di bumi Mekah. Dan surah ini mengandungi 111 ayat. Baik, ada perbezaan pandangan dan pendapat daripada ulama-ulama berkaitan dengan penurunan surah Al-Isra' ini. Ada sebahagiannya mengatakan ada beberapa ayat di dalam surah Al-Isra' adalah termasuk ayat-ayat Madaniyah. Umum dia adalah surah Makkiyah, tapi ada beberapa ayat termasuk ayat-ayat Madaniyah. Sebagaimana contoh bila kita baca muqaddimah tafsir Imam Ibn Katsir di dalam membicarakan surah Al-Isra', beliau mengatakan ada beberapa ayat yang dikatakan Madaniyah. Antaranya ialah ayat 26, ayat 32, ayat 57, dan bermula dari ayat 73 sampai ayat 80. Ini adalah termasuk ayat-ayat Madaniyah di dalam surah Al-Isra'. Kalau kita melihat satu contoh tafsir lain, Al-Jami' li Ahkamil Quran, karya Al-Imam Al-Qurtubi ataupun disebut tafsir Qurtubi. Beliau menceritakan di dalam muqaddimah surah Al-Isra' cuma ada 3 ayat yang termasuk ayat Madaniyah. Pertama ayat 60, yang kedua ayat 76, yang ketiga ayat 80. Walaupun ada ditambah oleh seorang ulama lain satu ayat lagi, ayat Madaniyah, iaitu ayat 107. Jadi itulah sedikit perbezaan pandangan dan pendapat daripada ulama-ulama yang kita boleh ambil daripada dua bentuk tafsir tadi berkaitan dengan ayat-ayat Madaniyah yang terdapat di dalam surah Al-Isra'. Dan di awal muqaddimah Imam Ibn Katsir disebutkan dan dinisbahkan kepada salah seorang sahabat besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, yang mana beliau memperihalkan tentang 3 surah. Pertama ialah surah Al-Isra', yang kedua surah selepasnya Al-Kahfi, dan seterusnya surah Maryam. Beliau mengatakan sesungguhnya di dalam ketiga-tiga surah ini terdapat kisah-kisah umat terdahulu yang menarik, dan di antara surah yang menjadi kesukaan dan kegemarannya untuk dibaca ialah ketiga-tiga surah ini, Isra', Kahfi dan Maryam. Dan begitu juga ada hadis di dalam Musnad
Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullahu ta'ala, yang mana hadis tersebut dinisbahkan kepada isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, yang mana beliau menyebutkan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang yang suka ataupun gemar berpuasa. Nabi ini suka berpuasa, gemar berpuasa, sehingga kami mengatakan bahawa beliau ni tidak berbuka. Dengan kata lain, tidak mau berbuka tu tak mau berhenti puasa, ekoran daripada kesukaan dan kegemarannya berpuasa. Dan beliau juga berbuka, yakni tidak berpuasa, sehingga kami mengatakan bahawa beliau tidak ingin berpuasa. Dan pada malamnya Rasulullah suka membacakan dua surah ini. Pertama adalah surah Bani Israel, dan yang kedua ialah surah Az-Zumar. Jadi surah Bani Israel dalam hadis ni merujuk kepada apa? Surah Al-Isra, atau nama lain dia. Baik, itu adalah sedikit sebanyak di dalam muqaddimah tafsir Imam Ibn Katsir berkaitan dengan surah Al-Isra. Surah Al-Isra ini juga menceritakan tentang apa? Tentang umat terdahulu, iaitu golongan-golongan manusia yang beriman. Manusia-manusia beriman pada zaman yang diceritakan dalam surah Al-Isra ini ialah merujuk kepada Bani Israel, yang mana pada suatu ketika dahulu mereka ni beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka juga beriman kepada Nabi dan Rasul yang diutuskan kepada mereka pada waktu itu, Nabi Allah Musa alaihi salam dan abangnya Nabi Allah Harun alaihi salam. Dan mereka juga beriman kepada wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Musa pada waktu itu, iaitu kitab Taurat, yang dijadikan sebagai sumber pegangan, sumber rujukan, sumber keimanan dan kepercayaan mereka, iaitu kitab Taurat. Baik, yang kedua, dalam surah Al-Isra juga Allah mengajarkan mengenai dalil-dalil dan hujjah-hujjah untuk memperkuat dan memperkukuhkan agama. Antara yang diajarkan di dalam surah Al-Isra ialah dua. Pertama ialah dalil-dalil dan hujjah-hujjah yang datang daripada nas-nas Al-Quran, wahyu daripada Allah. Yang kedua ialah dalil dan hujjah yang datang dalam bentuk mukjizat, yang diberikan, dikurniakan, dianugerahkan kepada sebahagian Nabi dan sebahagian Rasul untuk membuktikan kenabian dan kerasulan mereka. Dan kalau kita lihat secara rumusan, dalam surah Al-Isra ni ada 5 ayat yang membicarakan dalil dan hujjah dari sudut mukjizat, manakala ada 10 ayat yang membicarakan tentang tauhid dari sudut hujjah-hujjah dan dalil-dalil tauhid dalam bentuk ayat ataupun nas-nas Al-Quran. Itu yang kedua. Manakala yang ketiga yang boleh kita kaitkan dengan surah Al-Isra, iaitu ada satu amalan. Ni dalam bentuk istilah yang disebut 3 amalan serangkai. Apakah yang dimaksudkan dengan 3 amalan serangkai? Ini ada di dalam ayat 23 sampai ayat 39. Disebut 3 amalan serangkai, iaitu bentuk amalan yang sepatutnya dilakukan oleh seorang hamba Allah bila mereka ni ditimpa ujian ataupun musibah daripada Allah. Tak kiralah dalam bentuk kesusahan, kesedihan, kecelakaan dan sebagainya, benda-benda yang mengganggu kehidupan manusia, maka buatlah 3 amalan ni. Yang pertama ialah
jangan sesekali mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala. Dengan apa jua bentuk, apa jua unsur sekalipun, jangan buat syirik pada Allah. Yang kedua ialah jangan melakukan kezaliman. Bukan sahaja terhadap diri sendiri, bahkan lebih jauh melakukan kezaliman kepada individu ataupun manusia lain. Bentuk zalim atas diri sendiri pun dah termasuk bentuk syirik tadi. Kan dalam surah Luqman jelas dalam ayat menyebut inna syirka la zulmun azim. Syirik itu sendiri adalah satu kezaliman yang amat besar. Jadi jangan melakukan kezaliman pada orang lain. Kisah dalam ayat tu supaya kita ni buat baik, menghormati, mengasihi, menyantuni kedua ibu bapa kita. Walaupun apa status, ciri dan sifat yang ada pada mereka. Sebagai contoh, kalaulah ditakdirkan kedua ibu bapa kita tu Allah jadikan sebagai manusia-manusia yang baik, alhamdulillah. Orang-orang yang soleh, alhamdulillah. Orang-orang yang beramal, alhamdulillah. Kalau itulah ciri dan sifat yang Allah bagi kedua ibu bapa kita yang kita punyai, lagi-lagi kita patut menghormati, mengasihi, menyayangi dan menyantuni mereka. Bahkan lebih jauh indahnya agama Islam, walaupun kedua ibu bapa kita tidak mempunyai ciri dan sifat tersebut. Katakanlah kedua ibu bapa kita dalam lingkungan dan masyarakat kita bukan dikenal sebagai individu yang baik. Mungkin tak berapa baik, mungkin tak berapa soleh, mungkin banyak masalah. Tetapi menjadi kewajipan bagi kita sebagai anak, walaupun itulah ibu bapa kita, perlulah mengasihi, menyayangi, menghargai dan menyantuni kedua ibu bapa kita. Jangan sesekali menzalimi mereka. Yang terkait lagi ialah jangan menzalimi saudara ataupun kaum kerabat yang terdekat. Jangan melakukan tipu daya, penipuan dalam urusan jual beli. Jangan menzalimi orang lain daripada sudut hak tersebut. Dia jujur, kita bertindak sebaliknya dalam urusan jual beli. Jangan buat zalim pada orang. Dari sudut menyembunyikan barang, dari sudut melindungi atau menyembunyikan sebenar barang tersebut. Mungkin tak baik, kita cakap baik. Mungkin barang tu tak okey, kita cakap okey. Yang ni kena jujur, jangan buat zalim pada manusia yang berurusan dengan kita. Dan ada juga menyuruh kita ni duduk tengah-tengah, jangan melampaui, iaitu jangan bakhil dan jangan boros. Boros pun tak mau, bakhil pun tak mau. Duduk tengah-tengah antara boros dan bakhil. Itu yang paling sederhana. Dan yang ketiga ialah senantiasa mempertingkatkan diri untuk melakukan amalan-amalan yang baik dan soleh. Jadi inilah yang disebut 3 amalan serangkai. Jangan syirik pada Allah, jangan buat zalim pada orang, dan senantiasa mempertingkatkan diri, berusaha nak jadikan diri kita lebih baik dari masa ke semasa. Inilah ubat, inilah petua di dalam surah ini apabila kita ni ditimpa ujian ataupun musibah daripada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Itu sedikit sebanyak berkaitan dengan surah Al-Isra. Jadi bila kita baca ayat yang pertama tadi, tahulah kita bahawa satu-satunya ayat yang Allah ceritakan bukan sahaja dalam surah ni, bahkan satu Al-Quran, inilah satu-satunya ayat sebagai dalil dan hujjah bahawa peristiwa Isra itu benar-benar telah berlaku kepada diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Walaupun baki surah Al-Isra 100 ayat lagi. Ayat kedua sampai ayat 111 tu tak ada langsung cerita Isra, tak ada langsung cerita Mi'raj, cerita lain. Baik. Dalam ayat yang pertama Allah menyebutkan subhana. Apa maksud subhana?
ini adalah kalimah penyucian, iaitu menyucikan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia datang dengan kalimah subhana, jadi kita perlu memahami bahawa surah Al-Isra adalah termasuk di dalam 7 surah-surah musabbihat. Apakah yang dimaksudkan dengan surah-surah musabbihat? Iaitu mana-mana surah yang pada permulaan kalimah dan perkataan pada surah tersebut adalah bentuk penyucian terhadap zat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan kalimah penyucian ada 7 surah. Contoh, pertama surah Al-Isra datang dengan lafaz subhana. Yang kedua surah Al-Hadid, surah besi, datang dengan lafaz sabbahalillah, penyucian terhadap Allah. Yang ketiga surah Al-Hasyr, sabbahalillah. Yang keempat surah As-Saff, sabbahalillah. Yang kelima surah Al-Jum'ah, tapi pattern dia berbeza. Tadi dengan lafaz fi'il madhi past tense, kali ini dia datang yusabbihu lillah dengan present and continuous tense, senantiasa dan berterusan makhluknya bertasbih kepada Allah. Surah At-Taghabun juga dengan present and continuous yusabbihu lillah. Dan terakhir yang ketujuh surah Al-A'la, sabbihis marabbikal a'la allazi. Jadi ini adalah 7 surah yang dikenali dalam ilmu tafsir sebagai surah-surah musabbihat. Jadi dikepalai oleh surah Al-Isra inilah dengan lafaz subhana. Baik, bila sebut tentang subhana, dia adalah bentuk penyucian Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap dirinya sendiri serta mengagungkan dan memuliakan zatnya. Di samping dia nak memaparkan bentuk kebesaran, keagungan, kekuasaan yang dipunyai olehnya, yang tidak ada batasan, yang tidak ada had, yang tidak ada limitation, yang tak mampu dilakukan oleh satu pun daripada makhluknya kecuali hanyalah dia. Dan ini membuktikan kepada kita tidak ada Tuhan selain Allah dan tidak ada Rabb selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila dia datang dengan kalimah penyucian, ada sebahagian ulama dia menisbahkan penyucian dalam konteks ayat dan peristiwa ini dalam bentuk apa? Antaranya ialah pertama, Allah nak menyucikan apa? Allah nak menyucikan dirinya daripada bentuk kesyirikan yang telah dilakukan oleh golongan-golongan musyrikin Mekah yang menjadi objek ataupun mad'u dakwah Rasulullah pada ketika itu. Rasulullah diutuskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Nabi sekaligus sebagai Rasul untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Nak menyebarkan risalah Islam kepada penduduk di Mekah dan seluruhnya ke seluruh alam maya ini. Jadi objek ataupun mad'u dakwah Rasulullah pada ketika itu siapa? Golongan musyrikin Mekah. Yang kita kenal mereka ni adalah golongan-golongan yang menyembah berhala, menyembah patung-patung, menyembah sembahan yang menjadi idola-idola mereka. Sama ada bentuk kayu, sama ada bentuk batu ataupun unsur-unsur yang lain. Jadi di sini Allah nak menyucikan dirinya daripada apa yang telah dilakukan oleh golongan musyrikin Mekah yang telah menjadikan benda-benda tadi sebagai objek wasilah, sebagai objek perantaraan bila mereka ni nak berdoa pada Allah, bila mereka nak bermohon pada Allah, bila mereka nak minta tolong pada Allah. Allah nak habaq
tak perlu kepada wasilah atau perantaraan tadi. Aku ni Tuhan kamu, aku ni pencipta kamu, aku yang bagi rezeki pada kamu. Kalau kamu nak doa apa-apa, kalau kamu nak berharap apa-apa, kalau kamu nak minta apa-apa, terus direct berdoa dan memohon kepada aku tanpa perlu kepada wasilah berhala tadi, tanpa perlu perantaraan kepada patung-patung tadi. Tak payah. Tu nak habaq. Baik, ni adalah bentuk kesyirikan dalam sudut konteks kesyirikan beribadah. Baik, kita melihat peristiwa ni dalam bentuk yang berbeza. Contoh, sebelum ni bila Nabi Muhammad Rasulullah ni dakwah pada mereka, macam-macam cara dan macam-macam alasan yang mereka kemukakan untuk menolak Nabi Muhammad ni sebagai seorang Rasul. Mereka kata pasal apa Nabi dan Rasul yang diutuskan pada mereka ni datang dalam bentuk jenis mereka sendiri. Mereka ni manusia, Muhammad pun manusia. Action lebih. Kalau boleh nak apa? Kalau boleh, kalau nak hantar Nabi dan Rasul pada kami, biarlah dari kalangan malaikat. Nak malaikat jadi Nabi, nak malaikat jadi Rasul. Hak sama jenis manusia sama manusia, dia tak mau. Lepas tu manusia yang datang dari kelompok mereka sendiri, bangsa Arab, kampung depa, tempat depa. Biasalah manusia ni, bila kampung sendiri dia tak berapa nak terkenal. Kalau boleh nak orang daripada luar, orang daripada bukan suku sakat mereka. Bahkan bila berlaku penurunan Al-Quran, kalau boleh nak Al-Quran tu turun dalam siap yang tertulis dalam kertas dah, daripada langit turun satu-satu pada depa di bumi. Macam-macam minta. Tak mau jenis wahyu yang Nabi Muhammad tolong bacakan pada mereka. Bahkan lebih jauh yang menjadi sadis permintaan mereka ialah mereka kalau boleh Allah nak wahyukan sesuatu, sama ada sudut perintah atau larangan, ataupun Allah nak turunkan bentuk hukum hakam ni, biar Allah direct pada mereka terus. Tak ada Nabi-Nabi, tak ada Rasul-Rasul. Jadi tak mau ada perantara, tak mau ada wasilah Muhammad yang tolong bagi tahu pada kami bagi pihak Allah. Contohnya kalau Allah nak suruh kami semayang ke, kami puasa ke, kami haji ke, direct Allah wahyukan dan bagi tahu pada kami. Kalau nak larang apa pun, jangan berzina, jangan mencuri, jangan derhaka, jangan minum arak pun, direct pada kami. Kalau nak bagi tahu hukum hakam pun, hak ni halal, hak ni haram pun, direct pada kami. Tu kemuncak permintaan mereka. Tapi sayangnya di sini kita dapat melihat kontra, pertentangan antara perkataan dan perbuatan mereka. Perkataan mereka kalau boleh dari Allah pada mereka nak suruh direct terus. Tak ada Nabi-Nabi, tak ada Rasul. Tapi yang kontranya perbuatan mereka. Time kamu nak berdoa pada Allah, nak minta pada Allah, ada pula wasilah berhala tadi. Patut kalau nak minta wahyu turun direct pun, kamu dengan Allah pun doa direct lah. Yang kamu ada berhala patung ni apa kerja? Jadi maknanya apa? Kontra antara sikap mereka dengan perbuatan mereka, permintaan mereka dengan apa yang mereka buat. Baik, itu penyucian dari konteks yang pertama. Penyucian dari konteks yang kedua ialah Allah nak menyucikan dirinya dan zatnya daripada mengutuskan seorang Nabi dan Rasul yang bersifat penipu. Sebab bila diutuskan Nabi Muhammad, apa tuduhan yang mereka tak bagi pada Nabi? Apa labelan yang mereka tak bagi pada Nabi? Apa perkataan-perkataan yang kurang baik dari sudut cacian, makian, tomahan yang mereka tak gelar pada Nabi? Nabi pernah dituduh seorang pembohong, penipu, pendusta. Nabi dituduh ahli sihir. Nabi dilabel sebagai ahli syair. Nabi pernah dituduh tak berapa betul, mental. Nabi dituduh macam-macam lagi. Jadi Allah nak menyucikan diri dia daripada mengutuskan seorang Nabi dan Rasul yang menjadi
Perantaraan bagi manusia ni seorang yang bersifat penipu, pembohong dan pendusta. Tak akan sama sekali. Tapi yang aku utuskan ni adalah sebaliknya apa yang kamu sangka, sebaliknya apa yang kamu tuduh, tohmah dan label tadi. Dia adalah Nabi dan Rasul yang benar-benar seorang yang jujur, yang amanah dan sebagainya. Jelas di dalam surah Bintang, surah An-Najm, Allah Subhanahu wa taala berfirman apa tu? Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Dan tiadalah dia bercakap mengikut turutan hawa nafsunya, kecuali yang disebutkan ataupun diucapkan tu ialah yang diwahyukan kepadanya. Itu Rasulullah. Jadi nak tepih benda tu tak logik sama sekali, tak mungkin sama sekali. Allah nak sampaikan kebenaran kepada manusia, Allah nak sampaikan wahyu kepada manusia, Allah nak turunkan hukum-hukum dan perundangan kepada manusia, tapi wakil daripada Allah tu orang yang penipu. Logik tak? Logik tak? Allah nak habaq Quran ni, firman aku ni sungguh, Quran aku ni benar, hukum-hukum aku ni terbaik, perundangan aku ni sesuai bagi semua manusia, tapi yang akan menyampaikan tu aku akan utus orang yang suka berbohong. Logik tak? Benda yang nak disampaikan tu benda benar, penyampai tu bukan orang yang bersifat benar. Tak ada logik dia. Jadi Allah nak nafikan benda tu, nak denikan benda tu, nak sucikan zat dia daripada bersifat demikian. Baik, Allah yang bersifat seperti tadilah Allazi asra. Allah lah yang telah memperjalankan. Kalimah asra di sini, kalau dalam tafsir Al-Qurtubi dia sama dengan kalimah sara. Asra, sara, iaitu konteks berjalan. Dia termasuk dalam konteks waktu sekali. Kalau kata asra ni berjalan, bukan setakat berjalan, tapi dia masuk dalam konteks time dan waktu sekali. Berjalan waktu bila? Berjalan waktu malam. Jadi Allah lah yang telah memperjalankan Rasulullah ni pada waktu malam. Baik, dan ada juga sebahagian daripada mereka mengatakan ada perbezaan bila disebut asra dan juga sara. Perbezaan tersebut, asra ialah berjalan malam, sara pun berjalan malam. Cuma perbezaan dia, asra tu berjalan di awal malam, manakala sara berjalan di akhir malam. Tu beza asra dengan sara. Baik, siapa yang memperjalankan Rasulullah? Kita kena faham di sini poin yang paling penting ialah peristiwa Isra yang dilalui oleh Rasulullah ni bukan dengan kemahuan Rasulullah sendiri, bukan dengan kudrat Nabi sendiri, bukan dengan tenaga Nabi sendiri, bukan dengan keupayaan Nabi sendiri. Kalau dengan berdasarkan keupayaan, kudrat, tenaga, kekuatan Nabi sendiri, nescaya tidak akan mampu dilaksanakan dan dilakukan oleh baginda. Tetapi ayat ni jelas menyebutkan Rasulullah diperjalankan. Oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang memperjalankan Nabi dengan ditemani oleh malaikat yang mulia Jibril alaihi salam. Jadi bila Allah memperjalankan, jadi tidak ada kepelikan langsung, tidak ada keanehan langsung. Bila mana kita mengenali dengan sebaiknya zat ataupun diri yang memperjalankan Nabi itu. Siapa dia? Allah. Dengan kata lain, bila sebut Allah, tak perlu ada takwil, tak perlu ada deny, tak perlu ada penafian dah. Dengan kekuasaan, keagungan dan kehebatan dia. Dahulu kalau guru-guru kita belajar di pondok atau kita belajar di madrasah dulu, dia selalu buat analogi ataupun kiasan berkaitan perjalanan Isra' Mi'raj Nabi ini. Antara analogi dan kiasan yang mereka buat ialah, sebagai contoh, di dalam sebuah kolam ataupun telaga lah, ada seorang tuan
tuan pada kolam ataupun bekas air ni, dia memelihara beratus-ratus ikan. Kita ambil ikan-ikan kecil ya, mudah contoh. Macam ikan laga atau ikan gapi. Jadi dalam satu kolam, satu bekas air itu ada beratus ekor ikan. Manakala ikan ni ada tuan dia tak? Ada tuan dia, ada pemilik dia yang hari-hari bagi makan, yang hari-hari tukar ayak, yang hari-hari settlekan keperluan bagi ikan peliharaan dia. Jadi kalau kita ambil contoh yang pertama, ikan-ikan ni mengenali kelompok mereka sendiri. Mereka duduk sini sekali dan bersama. Kenal ni ikan ni, ni ikan ni, ni ikan ni. Dan apa yang mereka kenal dan tahu hanyalah lingkungan dan persekitaran mereka. Bila mereka duduk dalam tu, mereka tahu apa? Batu-batu hak duduk dalam tu, pasir-pasir hak duduk dalam tu, tanah-tanah hak duduk dalam tu, rumput rampai duduk dalam tu, lumuk duduk dalam tu, pokok hak ada dalam tu. Tu saja lingkungan dan persekitaran mereka. Bayangkan pada suatu ketika tuan mereka ni dia pi ambil sauk. Ambil sauk tu, dia sauk dalam kolam tu atau bekas air tadi, ambil salah seekor daripada beratus ikan tadi. Ambil berapa? Satu saja. Bila ambil satu, dia bubuh dalam botol air mineral tu. Bubuh dalam botol air mineral, buat lubang sikit untuk sumber pernafasan. Kemudian dia bawa botol di tangan dia, dalam tu ada seekor ikan yang salah seekor daripada ratusan ikan tadi. Dia pun pi ke airport, beli tiket siap-siap, dia nak pi ke Kuala Lumpur. Jadi apa yang ada bersama dia? Ikan haduk dalam botol itu. Jadi ikan tu juga naik flight sekali dengan tuan dia. Jadi dalam flight tu dia boleh tengok orang hak macam tuan dia. Oh, hak ni tuan aku rambut hitam, hak ni rambut putih, hak ni rambut kelabu, hak ni rambut biru. Tuan aku ni jenis gemuk, orang ni kurus, tuan aku jenis tinggi, orang ni pendek. Ada perbandingan hak dia tengok sepanjang dia duduk dalam flight. Kemudian pula turun. Tuan dia bawa pi KLCC, oh ada bangunan lagu ni. Tuan pi Sunway Pyramid, oh ada lagu ni. Pi Lorong Haji Taib, kata oh ada jenis manusia lagu ni. Pi Bukit Bintang, ada manusia lagu ni. Lepas tu puas dah berjalan, ambil tiket balik malam tu juga. Bila balik malam tu juga, buka botol, bubuh balik ikan tu dalam bekas tadi. Jadi ikan tu dia teruja nak menceritakan pengalaman perjalanan hak bersama tuan dia tadi kepada kawan-kawan dia hak ratus-ratus ekor hak lain tu lah. Tapi poin di sini ialah dalam konteks analogi dengan Isra' Nabi tu, dia pi dengan kudrat dia sendiri ke? Aku nak lompat keluar daripada kolam ni, tiba-tiba aku kepok pupu naik. Tak ada. Dengan kudrat tu tak ada kemampuan dia. Sebab bukan kata nak kepok, keluar saja dari situ boleh 2 minit mampulah kan. Tapi hak ni sebab apa? Tuan kita, bukan aku, bukan kuasa aku, bukan power aku, bukan kudrat aku. Tuan kita buh aku dalam botol, bawa aku berjalan. Kalau ikut kudrat aku memang tak boleh lah. Jadi hang nampak apa? Oh, tuan kita bawa naik satu kenderaan yang kalau aku cerita hang po Tenganga punya, besar lah. Dalam tu ada beratus-ratus orang boleh muat macam tuan kita. Dia ceritalah macam tadilah. Hak tu color lagu ni, hak tu tinggi, hak tu pi ni, ada bangunan ni. Agak-agak kawan-kawan tu nak percaya tak? Hak dalam tu hak dia pun tengok rumput, dia pun tengok batu, dia pun tengok hang ni cerita mengarut apa ni. Jangan buat kami Tenganga, kami terlopong dengar cerita hang ni. Tak masuk di akal geng-geng kita ikan ni dengan cerita hang tadi. Satu pun kami tak tahu, satu pun kami tak kenal, satu pun kami tak pernah tengok, satu pun kami tak boleh nak contohkan dengan apa yang kita duk tengok ni. Dan itu jugalah yang berlaku. Bila Rasulullah menceritakan kepada golongan-golongan apabila Rasulullah kembali semula ke bumi Mekah, seolah-olah berita ni adalah berita yang tidak dapat untuk mereka tangkap dengan akal yang rasional. Cerita ni wow sangat, cerita ni wonderful sangat, tak mampu nak hadam dengan akal fikiran biasa kerana tidak mampu untuk ditanggapi oleh panca indera yang 5. Baik, di sini kita memahamilah
Sebab peristiwa inilah yang menyebabkan manusia pada ketika itu telah terpecah kepada 3 kelompok. Pertama ialah kelompok yang benar-benar teguh dalam keimanan mereka. Sama seperti sebelum peristiwa Isra', lepas peristiwa Isra' dan Mi'raj pun iman mereka lagu itulah. Inilah iman sahabat Sayyidina Abu Bakar dan sahabat-sahabat yang lain yang begitu kuat dan teguh iman mereka. Manakala kelompok yang kedua ialah kelompok yang memang 100% menolak. Bukan sahaja peristiwa Isra' dan Mi'raj mereka tolak. Mana-mana cerita, mana-mana kisah, mana-mana dakwah hak Nabi Habak sebelum ni pun mereka tolak dah. Bukan kata hak dulu terima, hak ni tolak dah. Bukan kata hak ni tolak, hak dulu terima dah. Tapi kelompok kedua ni memang dulu pun tolak. Mari hak jenis tak mampu nak hadam dengan akal ni, lagilah mereka tolak. Inilah kelompok Abu Jahal, Abu Lahab, Nadhr bin Haris, Uqbah bin Abi Mu'is, Umayyah bin Khalaf, Al-Walid bin Al-Mughirah dan sebagainya. Cuma yang jadi pelik dan aneh pada kelompok yang kedua ini, begitu ketara bila Rasulullah memperihalkan tentang Isra' dan Mi'raj. Pelik tang mana, aneh tang mana, bila mana sebelum peristiwa ni berlaku. Kalau Nabi dakwahkan Islam pada mereka, baca ayat Quran, cerita, hurai, tafsir ayat Quran, mereka nak dengar ke tak? Tak mau dengar pun. Apa yang mereka buat, tolak. Apa yang mereka buat, lawan. Apa yang mereka buat, tentang. Tak berminat langsung. Bahkan kadang-kadang mereka ni cantas dan sailang Nabi. Maksud cantas dan sailang ni, kalau kedapatan pada mereka, Rasulullah jumpa mana-mana individu, mana-mana orang, Rasulullah cerita pasal Islam, selepas Rasulullah berlalu dari majlis tersebut, mereka cepat-cepat pergi. Muhammad cerita apa kat hang tadi tu? Muhammad cerita sekian-sekian. Oh, tak payah dengar. Tak payah percaya kalau Muhammad cerita. Dia pisah hilang apa yang Nabi cerita. Tapi kali ni bila Nabi kata nak cerita Isra' dan Mi'raj, bukan kata mereka tak mau lawan, nak tentang dengar. Mereka bahkan mengumpul orang yang ramai nak pi suruh Muhammad cerita, nak dengar. Oh, pelik ni. Sebenarnya aku nak cerita, tak ada siapa nak buka telinga. Tak ada siapa nak buka hati. Tak ada siapa nak buka perasaan untuk dakwah Islam ni. Tiba-tiba bila aku cerita macam ni, hak pelik pada kamu, kamu kumpulkan pula orang ramai-ramai nak suruh mari, nak suruh dengar aku cerita. Sebab apa? Sebab mereka punya advantage, punya peluang di sini untuk menganggap bahawa tuduhan yang mereka tuduh pada Nabi sebelum ni tu betul. Muhammad tak berapa betul, Muhammad mental, Muhammad sewil. Cuba dia cerita balik. Nak suruh anggap, oh mental sungguh lah, siapa nak cerita lagu ni ni? Siapa nak cerita macam ni? Satu benda kita kena faham. Satu benda kita kena faham. Logik atau tidak, munasabah atau tidak, masuk akal atau tidak. Seseorang yang berperibadi sebesar dan sehebat Nabi Muhammad yang dikenali dalam masyarakatnya sebelum ni dengan sifat Al-Amin. Yang paling amanah, yang paling terpercaya, tak pernah cakap bohong, tiba-tiba beliau akan merosakkan reputasi kedudukan tersebut hanya kerana nak buat cerita lawak pasal Isra' dan Mi'raj. Logik ke tidak? Contoh dengan kata lain, reputasi kedudukan aku dalam masyarakat sebelum ni, tak ada siapa pun orang tak percaya kat aku. Aku cakap ni orang percaya, aku cakap ni orang percaya, aku cakap ni orang percaya. Kali ni bila ramai sangat orang percaya, aku nak rosakkan dah kepercayaan tersebut. Aku nak buat cerita lawak lah, aku nak buat cerita tak betul lah. Logik atau tidak? Logik atau tidak? Tak menasabah sedikit pun. Bahkan kalau kita hari ni dalam masyarakat, orang kenal kita sebagai orang baik, kalau boleh kita nak jaga status kebaikan tu sampai bila-bila, tak akan rosak dan musnahkan. Kalaulah masyarakat percaya pada kita, amanah duit masjid ke, tabung masjid ke, orang duk percaya dalam ni, kita tak akan rosakkan dengan sekali buat. Aku nak sakau kali ni 10,000 duit masjid. Sekali sakau tu dia akan rosak habis sebelum ni. Kita tak akan buat. Kita nak jaga kepercayaan tu, jaga amanah tu. Tapi logik atau tidak saya kata, tak akan nasabah. Rasulullah nak rosakkan reputasi kepercayaan orang, nak buat cerita sebaliknya. Hak sebelum ni duk cakap benar, kali ni je aku nak cakap bohong, tak akan ada logiknya.
Yang ketiga ialah kelompok hak duduk tengah-tengah, 50-50. Kenapa boleh jadi 50-50 ni? Sebab nak tolak pun teragak-agak, nak terima pun teragak-agak. Pasal apa nak tolak tu tak sepenuhnya? Nak tolak tu tak sepenuhnya kerana kami kenal Muhammad sebelum ni, inilah tak pernah cakap bohong. Dia sebelum ni tak pernah cakap bohong. Kita nak tolak pun payah. Sebab dia tu memang cakap benar sentiasa. Tapi nak terima pun jadi payah. Sebab cerita tu terlampau wow, terlampau tinggi. Nak terima pula hebat sangat cerita dia. Tinggi sangat cerita dia. Tak pernah dengar sebelum ni. Jadi duduk 50-50. Jadi di antara tiga kelompok ni yang lemah iman di kalangan Muslim sebelumnya telah menyebabkan mereka apa? Ni jadi satu fitnah yang besar, murtad. Telah ada beberapa orang yang murtad ekoran daripada penyiaran dan penyebaran Isra dan Mi'raj daripada mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ni memaknakan apa bagi kita? Ni memaknakan bagi kita adanya apa dia? Filter. Adanya tapisan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah nak menapis di kalangan manusia-manusia yang ada ni. Allah nak uji, Allah nak pilih, Allah nak ambil, Allah nak filter yang hanya benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulnya. Hak mana tak benar-benar tu pasti akan jadi murtad. Hak mana tak benar-benar tu pasti akan menolak. Hak mana tak benar-benar pasti akan mentertawakan. Hak mana tak benar-benar pasti akan memperlekehkan. Tapi nak cari hak benar-benar. Inilah tapisan daripada Allah. Maknanya Allah nak pilih yang berkualiti walaupun sedikit, tapi bukan kuantiti, banyak tetapi lemah dan parah. Ingat satu benda, kita hamba Allah, kita manusia, kita yang memerlukan agama. Dan agama sesekali tidak pernah memerlukan kita. Agama tak perlu pada kita, kita yang perlu pada agama. Dan Allah tidak perlu mempunyai kuantiti yang banyak dan ramai dari sudut kuantiti tu. Tapi kalau ramai pun lemah, kalau ramai pun rapuh, kalau ramai pun mudah diperkotak-katikkan, tidak bermakna apa-apa. Tetapi kalau jumlahnya sedikit tetapi mempunyai kualiti yang terbaik, itulah yang dicari daripada tapisan ini. Cuba lihat daripada kekuatan iman ni. Selepas saja Rasul hijrah, maka berlakulah siri-siri peperangan. Jumlah sedikit yang berkualiti inilah telah membuktikan. Perang Badar 300 lawan 1000. Siapa menang? Atas kertas, kalau kira atas kertas siapa menang? 1000 lah menang. Kalau atas kertas, lenyek lah 300 ni. Tapi 300 hak berkualiti inilah menang atas 1000 yang musyrik tu. Perang Uhud 1000 lawan 3000. Menang ke mereka? Tetap tak menang. Perang lagi besar Ahzab, Islam 3000, mereka 10. Kalau atas kertas ni 10 lawan 3, lenyek lah 3. Tapi hakikatnya semuanya tewas. Tengok perang Tabuk, perang Qadisiyah. Bukan jumlah ni dah. Islam tu hanya belah-belah ribu, Islam hanya puluh ribu. Tapi mereka bukan puluh dah, ratus ribu. Tapi menang ke terhadap Islam? Tewas juga, kalah juga. Hak menang apa? Hak belah-belah, hak puluh ribu ni hak menang. Ni bukti yang dicari oleh Allah ialah kualiti pada keimanan dan kualiti dalam menjadi sahabat Rasulullah, mempertahankan agamanya. Jadi tapih awal-awal. Padahal kalau kita melihat ini adalah baru permulaan. Contoh kalau analogi dengan pokok baru nak tanam benih. Benih tu kalau naik daun-daun pun masih kecil. Daun-daun pun masih tak kuat. Batang masih tak kuat. Akar tunjangnya belum tu lagi. Maksudnya dengan kata lain, kalau nisbah atas perkiraan kita, kalau nak uji biarlah betul-betul kemas dulu. Tapi baru tu dah Allah uji. Sebab nak keluarkan.
nak tapis, nak filter golongan-golongan yang dianggap tidak diperlukan. Okey, jelas di sini. Bi'abdihi, memperjalankan siapa? Hambanya. Rasulullah dalam ayat ni dinisbahkan dengan penggunaan lafaz ataupun kalimah hamba. Tidak disebutkan penisbahan atas Nabi itu dengan kedudukan Nabi, level Nabi. Dalam ayat ni dia tak mari asra bi rasulihi, kedudukan Nabi, rasulnya, tak. Asra bi nabiyihi, kedudukan Nabi sebagai Nabi, tak juga. Dan tidak dinisbahkan dengan nama betul Nabi, asra bi Muhammadin, kami telah memperjalankan Muhammad, juga tak diguna nama Nabi, tetapi digunakan dengan lafaz hambanya. Ini adalah setinggi-tinggi kedudukan sebenarnya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membuktikan bahawa dia itu Tuhan, dia itu pencipta. Dan makhluknya yang bernama manusia, apa jua level yang mereka sandang, kedudukan yang mereka ada, baik dia Nabi, baik dia Rasul, baik dia wali, baik dia siapapun, semuanya termaktub dan termaksud di dalam hamba Allah, tetap hamba Allah, termasuk Nabi Muhammad. Baik, di sini simplistik berlaku. Apa maksud dia? Bila kita sebut hamba ni, dalam pemikiran kita bila sebut hamba, dia sesuatu benda yang hina, nampak rendah, nampak lekeh dengan penggunaan kalimah hamba. Dalam kepala kita bila sebut hamba, mesti ada tuan, mesti ada majikan yang boleh diperintahkan sesuka hati, boleh diarahkan sesuka hati. Baik, bila sebut kalimah hamba di sisi Allah, kenapa ni kedudukan yang tertinggi? Kerana kedudukan sebagai hamba Allah, kita kena faham, bila hamba Allah, sifat bagi hamba ni kena buat apa? Memperhambakan diri kepada Allah secara sesungguhnya. Ini adalah satu amanah dan tanggungjawab yang paling susah sebenarnya, yang paling sukar untuk dilakukan oleh manusia, untuk benar-benar memperhambakan diri dia pada Allah secara sesungguhnya. Sebab kebanyakan manusia yang ada hari ini, dia jadi hamba siapa? Hamba kepada triple ni, 3 ni. Kadang-kadang manusia dia boleh jadi hamba kepada sesama manusia. Yang kedua, dia boleh jadi hamba kepada iblis setan. Yang ketiga, dia boleh jadi hamba kepada harta dan hawa nafsu dia sendiri. Sebab itulah guna kalimah hamba, nak habaq kedudukan dia, nak cari orang yang boleh jadi hamba Allah hak sungguh-sungguh. Apa yang diperintah dia tak pernah ingkar, selalu buat. Apa yang dilarang, hak itulah dia tak buat. Dia jaga hukum, dia jaga halal haram. Susah ke senang? Payah. Hak banyak berlaku, hak tu Allah suruh, hak itulah kita tinggal. Hak banyak berlaku, Allah suruh tinggal, hak itulah hak kita nak buat. Walaupun digunakan kalimah hamba di sini, tengok dia punya kegunaannya yang sebenar. Lailan, datang kalimah lailan, malam. Patutnya tak perlu sebut dah perkataan lailan, sebab pada kalimah asra tu berjalan dalam konteks waktu apa kita sebut tadi? Waktu malam dah. Berjalan dalam konteks waktu malam. Tiba-tiba lepas kalimah abdihi, mari pula lailan. Jadi malam hak yang kedua ni nak cerita pasal apa? Ni adalah peneguhan. Peneguhan nak habaq, kalau tak datang kalimah lailan ni, mungkin orang ingat Rasulullah diperjalankan pada waktu malam tu, malam yang penuh, satu malam yang penuh, satu malam yang time dia panjang. Tapi mari lailan tu menegaskan perjalanan malam tu hanya apa dia? Sebahagian daripada malam saja. Kalau tak mari peneguhan sebahagian malam tu, mungkin orang menyangka satu malam penuh, satu malam yang waktu dia panjang. Tak, sebahagian malam. Sebahagian malam itulah Rasulullah Isra', Rasulullah Mi'raj, turun Mi'raj, balik semula ke Baitullahil Haram di bumi Mekah. Kalau nak kira perjalanan tadi dari sudut masa yang dilalui oleh kita manusia ni, agak-agak boleh sampai malam tu juga ke? Kalau dengan kudrat kita lah, bukan diperjalankan Allah. Contoh, mana ni? Tengok, dia ada tempat, dia ada jarak.
minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Ni pasal Isra' saja, Mi'raj tak ada lagi. Isra' Nabi ni bersifat apa? Horizontal ke vertikal? Kan kalau kita nak print kan, nak print kertas tu, kan dia minta kan kertas gini dengan kertas gini kan. Kita nak bentuk horizontal ke nak bentuk vertikal? Satu bentuk melintang, satu bentuk menegak. Maksud saya kalau dia melintang tu Isra', kalau vertikal tu Mi'raj. Jadi horizontal, satu lagi vertikal. Isra' apa? Horizontal. Maksudnya sama-sama ni. Perkiraan. Kita bukan orang sains, kita bukan orang hak jenis ukur mengukur ni. Kita pun ambil database daripada maklumat-maklumat daripada yang sedia ada. Contohlah, bila manusia yang mengukur pasti ada perbezaan. Orang tu ukur start di sini ke sampai di sini ke lalu ke mana-mana, ni jumlah dia dapat. Orang ni pula ukur tempat yang sama, mungkin ada sedikit perbezaan. Tapi apapun kita boleh sebut Masjidil Haram, Masjidil Aqsa ni ada kata 1250 km jarak keduanya. Ada kata tambah 100 1350 km. Dan yang paling banyak 1500 km. Maknanya kita letak antara 1200 sampai 1500 kilo. Itulah jarak Masjidil Haram di Mekah sampai kepada Baitul Maqdis di Ilya ataupun disebut Palestin atau Jerusalem. Jadi jarak 1500 km ni kalaulah dilakukan perjalanan pada zaman tu, pada zaman Rasulullah tu dengan kenderaan yang dominan lah pada waktu tu, sama ada unta atau kuda. Perjalanan ni akan mengambil masa lebih kurang sebulan. Paling cepat untuk satu hala. Paling lambat sebulan 10 hari satu hala. Tapi bukan pi saja, kita nak balik. Kalau balik, hak paling cepat tu akan jadi 2 bulan. Hak paling lambat akan jadi 2 bulan 20 hari. Dekat-dekat 3 bulan kurang 10 hari. Tu baru Isra', tak campur dengan Mi'raj. Tapi Nabi pi malam tu, balik malam tu juga. Jadi takkah terkejut orang dengar? Takkah pelik orang dengar? Baik. Dia tak akan jadi pelik bila kita dah faham poin yang pertama tadi. Pi ni dengan kudrat Nabi, keinginan Nabi ke tak? Nabi diperjalankan oleh Allah. Bila nisbah saja dengan kekuasaan Allah, bukan kata hak ni, kata laju lagi, kecepat lagi pun tak ada kepelikan pun bagi kita yang bersifat beriman dengan berita tersebut. Terutama nas wahyu dan hadis Rasulullah yang sahih. Tak ada apa lagi yang perlu kita deny dan pertikaikan. Baik. Sekarang ni, bila kita nak sebut tentang kenderaan yang bawa Nabi. Sebab Nabi ni ada teman. Dan Nabi ni ada kenderaan, ada tunggangan dia. Tapi adakah Nabi naik tunggangan yang standard dan dominan pada waktu tu? Nabi naik kuda ke? Tak. Nabi naik unta ke? Tak. Atau Nabi naik binatang lain yang dikenali pada zaman tu? Pun tidak. Tetapi binatang yang didatangkan khas daripada syurga, satu teknologi yang kita boleh katakan teknologi daripada langit, daripada alam atas, khusus untuk Rasulullah tunggang dalam peristiwa Isra' ni. Dan kita perlu ingat, Nabi naik burak ni peristiwa Isra' saja. Mi'raj Nabi tambak dan ikat di dekat dengan Wailing Wall tu, tembok ratapan, tempat yang menjadi tambatan kenderaan ataupun binatang tunggangan Nabi-Nabi dan Rasul yang terdahulu. Burak tak ada dalam peristiwa Mi'raj. Baik, ini memaknakan kepada kita bahawa cepat atau lambat, laju atau slow ataupun perlahan, dia bergantung kepada kenderaan yang bawa kita. Bergantung pada apa? Kenderaan hak bawa kita tu. Sebagai contoh, kalaulah kita berjalan kaki, tapi kita spend masa yang sama, 30 minit. Kita jalan kaki 30 minit. Berapa kilo agak-agak boleh capai? Anggar saja, tak payah nak betul. Ambil 30 minit jalan kaki. Habis setengah jam, berapa kilo agak-agak boleh capai dengan jalan kaki?
Berapa lebih kurang lah? 2 kilo lepas, 2 kilo. Tengah jam. Ke lebih lagi? Lebih. Kita letaklah 3 kilo. Habis 30 minit jalan kaki 3 kilo tu, kita pun 30 minit lagi tambah, tapi kali ni berbeza. Lari pula. Sambil berlari, bukan jalan kaki. Kita tambah, kita double lah. Sebab tadi jalan 3 kilo, kita anggarkan kalau berlari 30 minit, capaian yang mampu kita dapat berapa? 6 kilometer. Habis pada kilometer yang ke-6, ada sebiji motor EF5. Siap dengan kunci, minyak penuh, minta naik saja. Masa yang di spend sama 30 minit. Kita pun naik EF5. Meter EF5 berapa? 100? 100 berapa? Siapa ada EF5? Meter dia paling tinggi berapa? 100? 110 ke EF5? Bukan 120 ke? 120? Bayangkan naik 100, 110, 100, 110, 30 minit. Berapa kilo boleh pergi? Letaklah 20 ke 20 lebih ke. Habis 30 minit 20 kilo lebih tadi, ada pula disediakan BMW 7 Series hak terbaru. Kunci siap, minyak penuh juga. Kita pun naik BMW, masuk highway 24, 25, 24, 25, 24, 25. Agak-agak berapa ratus? Mungkin ratus kilo lah kita kata boleh capai dengan kelajuan tersebut. Tak kira lah tu AAS tembok pun laju lagu tu juga. Kita nak capai yang bukan nak kira AAS tu. Baik, elok-elok sampai depan airport dan kita diberi 1 tiket free naik kapal terbang. Apa dia? Boeing 747-400 hak 2 tingkat tu. Zoom, kapal terbang bertolak. Dalam tempoh 30 minit, berapa ratus kilo agak-agak kapal terbang mampu capai? 30 minit. Beratus-ratus kilo. Turun pula di Changi Airport. Mana Changi Airport? Singapura. Naik kapal terbang juga, tapi bukan Boeing dah. Concorde. Concorde tahu? Hak kepala macam ulat senduk tu. Naik pula Concorde 30 minit. Pasti berbeza dengan Boeing tadi. Sampai pula Daegu Garcia. Dari Singapura singgah Daegu Garcia, tahu? Tempat hak kata hilang MS-370. Ikut dia lah tu. Situ ada jet pejuang Amerika hak terbaru FA-18 Hornet. Naik pula hak tu, 30 minit. Agak-agak laju lagi. Laju lagi. Sampai di Amerika. Pi tempat NASA. Nak naik apa? Nak naik roket hak pi ke bulan pula. Tala ke atas 30 minit. Agak-agak nak laju lagi. Laju lagi. Jadi ni memaknakan dan menisbahkan kepada kita, cepat atau lambat, laju atau perlahan, capaian dan jarak yang kita mampu capai bergantung kepada apa? Kenderaan hak bawa kita tu. Kenderaan ni tara ni boleh pi. Kenderaan ni tara ni boleh pi. Kenderaan ni tara ni boleh pi. Tu kita kata kenderaan yang manusia buat. Bahkan kalau kita nak buat perbandingan, kalau buruk tu binatang, bahkan dah ada perbezaan. Kalau kita naik lembu, naik kuda, naik gajah, bagi masa 30 minit. Agak-agak ada perbezaan dah jarak yang mampu. Beza. Naik lembu 30 minit, tara mana boleh pi. Naik kuda 30 minit, tara mana boleh pi. Naik gajah 30 minit, tara mana boleh pi. Pasti ada perbezaan. Kalau kita nak buat bandingan dari sudut naik binatang hak hidup. Apatah lagi kalau kura-kura hak bawa kita. Naik belakang kura-kura, katakan kura-kura mampulah. Agak-agak 30 minit sampai mana? Sampai mana? Azam 14 kali pun tak sampai lagi dah. Kura-kura. Tapi ni buruk. Bila sebut buruk, dia sesuatu yang berbeza. Bukanlah secanggih-canggih kenderaan yang kita sebut tadi, tak mampu nak saingi buruk. Binatang-binatang hak ada yang Allah sendiri buat binatang tu tak mampu nak menyaingi kecepatan buruk. Kerana buruk ni ialah daripada apa? Unsur cahaya. Bahkan peneman Rasulullah Jibril pun unsur cahaya. Jadi bila berbahas tentang cahaya kan, kita belajar dulu, kita peringat balik hak sekolah menengah. Cikgu-cikgu duk ajar unsur cahaya ni ada 2. Satu disebut
visible, cahaya hidup. Satu disebut invisible, cahaya mati. Cahaya hidup lagu mana? Cahaya hidup hak kita duk kenal ni lah. Kalau pasang lampu tu nampak lampu kereta, lampu motor, lampu bilik tidur, lampu bilik air, cahaya matahari. Itu disebut visible, cahaya hidup. Kalau invisible, cahaya tak hidup tu, dia macam apa? Dia macam microwave, radio wave, x-ray, gamma ray, infrared, ultraviolet, tu disebut invisible light. Jenis cahaya bersifat mati. Tapi cahaya yang kalau kita rekod ni, kelajuan cahaya per second, 1 detik berapa boleh pi? Kelajuan cahaya 1 detik, 1 saat 300,000 kilometer. 300,000 kilometer per second. Dengan kata kita berkelip lah, tak sesaat cahaya dah boleh pi 300,000 kilo. Jarak antara bumi dengan bulan 350,000. Cuma 350,000. Maksudnya tak sampai 2 second. 1 second sikit-sikit je. Belah pula 1 second yang kedua tu. Dah sampai cahaya tu ke bulan. Atau kalau sumber cahaya tu dari bulan, dah sampai ke bumi. Tu kelajuan cahaya. Laju sungguh. Lepas tu agak-agak cahaya yang dipunyai oleh Buraq, cahaya kepada peneman Rasulullah yang nama Jibril ni, sama tak dengan cahaya tu? Pastinya tidak. Mereka akan jadi lagi pantas, lagi laju. Lagi pantas, lagi laju. Sebab itulah Buraq ni sekali saja dia melangkah, sejauh mata memandang, tak nampak mana dah. Laju sungguh. Okey. Cuma itulah benda ni, bila dia di luar akal manusia nak menakulkan, dia tak akan mampu untuk masuk dalam dimensi saintifik, kita kata. Contoh kan macam ni. Kalau bab kebenaran, kita orang Islam ni bila berdepan dengan kebenaran, dia sudah berakhir. Kebenaran di sisi orang Islam sudah berakhir. Kebenaran di sisi Islam ni sudah final. Maksud berakhir dan final bagi saya, kita tidak perlu lagi bersusah payah nak mencari-cari kebenaran. Kerana kebenaran sudah tetap berada di tangan kita sampai hari kiamat. Apa kebenaran yang dimaksudkan tu ialah dalam satu hadis Nabi, Rasulullah minta kita berpegang teguh kepada dua benda ni yang ada jaminan kita tidak akan sesat buat selama-lamanya. Apa dia kebenaran tersebut? Quran dan sunnah aku. Bukan kata tak perlu cari kebenaran dalam konteks yang selalu kita bercakap, tapi benda tu memang dah disediakan untuk kita, dia sudah berakhir, dia sudah final. Dia berbeza dengan orang barat yang mereka cipta istilah sentiasa apa? Mencari-cari kebenaran, mencari-cari kebenaran antara jumpa dengan tak jumpa. Sebab mereka tak ada kebenaran yang asli tadi. Tapi dalam konteks kita orang Islam, kebenaran tu sudah berakhir dan final. Kebenaran tu dah ada. Tunggu kita nak terima atau tidak benda tu. Tunggu kita nak beramal atau tidak. Kebenaran tu dah memang ada sampai hari kiamat. Jadi baki lagi bagi kita ialah buat apa? Bagi yang mempunyai intelek dari kalangan ulama-ulama Islam kita, dasar pada wahyu tadilah mereka menafsirkan dan menghuraikannya dalam bentuk ilmu-ilmu tertentu, dan yang kita nak garap dan ambil daripada penghuraian dan penafsiran tu ialah faedah-faedahnya, iktibar-iktibarnya, ibrah-ibrahnya, hikmah-hikmahnya untuk kita beramal dengan kedua-dua kebenaran tersebut. Baik, kalau kita tengok sebagai contoh dalam falsafah ilmu sains barat, sains ni apa? Sains ni ialah nak explore, nak mengenal pasti yang kita namakan sebagai fenomena alam, ataupun klosa kita sebut description of nature. Jadi yang menjadi sumber pengambilan mereka nak describe nature ni ialah apa? Channel of knowledge. Sumber-sumber asas biasanya dua. Pertama ialah akal, ratio kita panggil. Yang kedua ialah empiris, benda yang mampu ditanggapi oleh panca indera yang lima.
Jadi sesuatu tu nak dikatakan sebagai berilmiah, sebagai bersifat saintifik, dia kena memenuhi dua benda tadi. Benda yang kita anggap ilmiah tu boleh diterima oleh akal, dan kedua dapat ditanggapi oleh empiris, panca indera yang 5. Tapi berbeza dengan falsafah agama yang diajar. Kita dah memenuhi dua-dua tadi. Kita pun kena ada rasio, kena ada empiris. Tapi kita kena ada dua lagi, iaitu apa dia? Khabar sadiq, iaitu perkhabaran yang benar. Quran dan sunnah-sunnah, hadis-hadis Rasulullah yang sahih, ditambah satu lagi iaitu intuisi yang kita sebut sebagai ilham. Jadi sains tak ada hak ni. Bila sains tak ada tentang wahyu, tentang intuisi, maka bila datang dalam Al-Quran, bila datang firman Allah, wahyu Allah yang bertentangan dengan akal, yang tak mampu ditanggapi oleh panca indera 5, mudahlah bagi mereka untuk menolak, sebab tidak memenuhi kriteria ilmiah ataupun saintifik tersebut. Tapi kita orang beriman berbeza. Bila dia datang wahyu daripada Allah, bila dia datang daripada sunnah Rasulullah, hadis Rasulullah yang sahih, kita kena terima. Sebab itulah walaupun cuma datang satu ayat, ini adalah bentuk peneguhan kepada peristiwa tersebut. Maksud apa saya kata peneguhan? Tidak memadai dengan penceritaan dan pemberitaan Rasulullah semata-mata. Walaupun kita tidak pernah meragui kesahihan Nabi, kita tidak pernah meragui apa dia? Kebenaran yang Nabi bawa. Pernah tak kita ni meragui apa yang Nabi bawa? Tak ada. Kita tak ada tu, kalau kita kata walaupun Nabi ni cerita hanya keluar daripada mulut Nabi, semua dalam bentuk hadis, Isra' dan Mi'raj pun kita percaya, apatah lagi bila ada bentuk sokongan dalam bentuk nas daripada wahyu Allah. Walaupun memadai cuma satu ayat nak membuktikan kebenaran dan meneguhkan peristiwa tu. Walaupun satu ayat. Sebab tu kita dalam buat apa pun berkaitan walaupun satu ayat ni, nak ada kebersamaan, nak ada kebergantungan, nak ada pertolongan daripada Allah. Walaupun dia mari satu, cukup dah membuktikan peristiwa tersebut pernah terjadi kepada Rasulullah, tidak memadai dengan hadis-hadis saja. Bayangkan kalau hadis saja, satu ayat pun Allah tak cerita pasal Isra', satu ayat pun Allah tak cerita pasal Mi'raj, apa akan jadi? Kita orang beriman berbeza. Orang yang tak berapa kuat iman, tak berapa jelas iman, pasti akan menolak. Contoh, saya boleh datangkan satu contoh. Hadis-hadis berkenaan Dajjal hanya datang daripada sumber lisan Rasulullah. Tapi dalam Quran ada tak Dajjal? Satu tempat pun tak pernah keluar perkataan Dajjal. Sebab tu ada setengah orang dia menolak konsep Dajjal ni hanya kerana ada dalam hadis Nabi saja, walaupun Nabi tak pernah cakap bohong, tapi tak ada satu pun ayat Quran. Dia boleh jadi kelompok seperti itu, pemikiran seperti itu, ideologi seperti itu yang menolak Dajjal kerana semata-mata hanya ada dalam hadis Nabi, walaupun confirm Nabi itu tak berbohong, tapi kisahnya tak ada dalam ayat Quran. Tu benda yang sama boleh berlaku pada peristiwa ni kalaulah langsung tak diceritakan. Tapi Allah datangkan peneguhan walaupun satu ayat. Tu pun mari satu ayat, baki lagi orang tak beriman, terima ke tak? Bukan satu ayat ni, kalau mari satu surah cerita Isra' Mi'raj pun tak terima, hak jenis tak beriman ni. Okey. Baik. Sekarang kita dah boleh nampak konteks tadi. Sekarang kita nak berbicara satu lagi. 9:30 dah. Satu yang last. Benda tadi saya nak hubung kait. Kalaulah benda yang serumit ini mudah kita untuk beriman dan percaya dengannya, maka dia akan lebih membawa kebaikan pada keimanan yang lain. Tuan-tuan akan nampak jelas benda ni. Bila sebesar-besar konteks Isra' dan Mi'raj mampu diimani sepenuhnya oleh kita, maka selepas ni apa jua berita dalam bentuk berita-berita yang bersifat ghaibiyah akan mudah kita hadam dan terima. Kalau hak ni kita boleh pegang, kalau lepas ni lah Nabi kata,
Selepas kamu dikuburkan, kamu meninggal, jasad jasmani tubuh kamu akan hancur, dan bila Allah membangkitkan kamu, dia akan memberikan tubuh yang baru pada kami. Senang tak nak beriman? Kalau hal ni kita boleh faham dah. Lepas pada ni Nabi kata tubuh kamu hancur tu, Allah akan bagi tubuh baru, kamu akan dibangkitkan di mahsyar. Dibangkitkan pula bersama dengan umat-umat pada era sebelum ni, tamadun sebelum ni, peradaban sebelum ni, duk sekali aku kumpul. Senang nak terima? Tak jadi susah sikit pun. Bila hal ni kita hadam dengan baik, kalaulah Nabi cerita di akhirat besok, ada orang berjalan dengan kaki dia macam biasa, ada orang berjalan dengan perut dia, ada orang berjalan dengan muka dia, nak rasa pelik lagi tak? Tak akan rasa pelik dah. Sebab kita dah terima satu benda yang wow, hak besar dah lagi awal. Kalau Allah kata ada satu tempat yang nama syurga dengan keindahan yang tak mampu kita bayangkan, ada satu tempat nama neraka dengan azab yang tak mampu kita bayangkan, boleh terima tak? Senang kita terima. Kamu akan melalui satu titian sirat yang sukar dilalui, yang ada pencakuk nak mengait kamu. Senang tak nak terima? Senang saja. Tapi kalau sini pun payah, lepas ni pun kalau mati ni tubuh hancur ni boleh ke bertangkuk? Dia duk main ayat tu lah. Kalau hak ni pun duk rorak dah. Faham rorak? Bahasa Kelantan lah. Rorak ni tak lekat unjang. Tak teguh. Jadi kalau hak ni boleh terima, hak wow ni, marilah berita ghaibiyah hak kita rasa pelik macam saya sebut tadi, mudah. Sebab keimanan tu kita dah pasak. Tapi kalau awal lagi dah goyah tak berapa nak tu, dia akan jadi nak deny, nak nafi, tak mau percaya, macam-macam, tak logik. Okey. Yang terakhir yang kita nak bawa ialah, sebab apa saya tak mau dah, sebab hak Nabi jumpa tu standard dah kita bagi tahu. Mi'raj lapis-lapis langit, jumpa Nabi apa standard kita bagi tahu. Cuma kita nak bagi dari sudut yang berbeza. Sebab saya teringat satu kata pujangga. Dia menyebut apa? Reread your favorite book at different stage of your life. The plot never change, but your perspective does. Maksudnya dia sebut apa? Reread your favorite book. Bacalah berulang-ulang kali buku atau kitab kegemaran kamu. Kalau kita suka baca Quran, ulang-ulanglah baca Quran. Kalau kita suka baca buku mana-mana, ulanglah baca buku yang kita suka. At different stage of your life. Dalam stage yang berbeza. Maksudnya masa remaja pun ulang-ulang baca Quran. Umur 20 ulang-ulang baca Quran. Umur 40 ulang-ulang baca Quran. Jadi daripada pengulangan tadi, apa rumusan dia? The plot never change. Plot pada penceritaan kitab ke Quran ke tak akan pernah berubah. Plot cerita tu tak akan pernah berubah. Kalau nisbah Quran, kalau dia dulu ada 30 juzuk, 30 juzuk tu lah sampailah ni, tak akan berubah. Kalau sebelum ni 114 surah, 114 surah lah dia. Kalau tu lah ayat dia, tu lah ayat dia. Kalau baris tu atas dulu, dulu pun atas, sekarang tak akan jadi bawah. Hak bawah-bawah. Ayat ada 13 dalam satu surah tak akan jadi 14, tak akan jadi 18, itulah kekal. Tu plot. Tapi but your perspective dah. Perspektif kita dalam memahami buku yang kita ulang, Al-Quran yang kita ulang pasti berbeza. Contoh, plot tak berubah. Kita pun rasa dah cemuh Isra' Mi'raj Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, kita nak cuba ubah plot tu. Boleh ke tak boleh? Plot tak akan berubah, kita cuba nak ubah. Serabutlah, lama dah cerita Isra' Mi'raj, aku nak tukar pula tahun ni Isra' Mi'raj daripada London ke Las Vegas. Plot tu kita nak ubah. Mampu tak? Tak boleh. Plot tak akan berubah. Nabi naik burak, tukar nak naik satu alat yang binatang lain, kita namakan apa lah. Hak kita reka sendiri, plot tak berubah. Malaikat Jibril aku nak tukar pula, biar jadi Mikail ke bawa Nabi, Israfil ke bawa Nabi. Plot kita nak ubah, tak mungkin. Tapi perspektif tu, maksud perspektif, setiap kali kita membicarakan benda yang sama, kita nak ilmu baru sentiasa masuk dalam hal tersebut. Contoh tahun ni, bila bercakap Isra' Mi'raj, ni perspektif yang kita bawa. Kalau boleh kita tak mau perspektif yang sama terus menerus. Ada saja ilmu baru dari mana-mana sudut pada setiap plot yang sama tadi. Kita baca Quran kan,
ulama ni tafsir macam ni, kita dapat satu perspektif. Mungkin kita baca pada lain kali ulama ni syarah macam ni, berapa ilmu dah kita dapat. Sebab kita disarankan banyak berguru. Mungkin kitab yang sama, guru ni syarah macam ni, guru ni hurai macam ni, guru ni tafsir macam ni. Berapa perspektif dah kita dapat daripada benda yang sama. Baik, yang terakhir, dari sudut Mi'raj, saya nak suruh kita melihat Mi'raj ni dari sudut kacamata Rasulullah Mi'raj. Bila Rasulullah Mi'raj ditemani oleh Jibril, bermula di mana? Masjidil Aqsa, merentasi apa? Langit demi langit, lapis demi lapis, sampailah ke Sidratul Muntaha. Baik. Dan ni diceritakan oleh Allah dalam surah Ma'arij. Surah Ma'arij. Dalam Quran, Mi'raj tu, jamak dia, nama surah tu lah. Kita sebut Mi'raj tu, jamak dia ialah Al-Ma'arij. Dalam ayat 4. Ta'rujul malaikatu warruh ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Telah Mi'raj, naik, malaikat naik, roh naik kepadanya, yakni kepada Allah, fi yaumin, dalam satu hari itu, miqdaruhu, kadarnya berapa? Khamsina alfasana. Khamsina alaf, 50,000 tahun. Satu hari perjalanan mereka sama dengan kadar bumi ni 50,000 tahun. Tapi nak sebabkan kelajuan mereka tu cuma boleh capai satu hari saja. Maksudnya kena nisbah, kalau kita nak buat perjalanan yang sama, nak sampai tempat mereka sampai 50,000 tahun. Bukan kata 50,000, kita 50 pun belum tentu hidup lagi. Lepas tu nak berjalan 50,000 tahun. Maknanya kalau nak tengok kelajuan malaikat Jibril, kelajuan malaikat tu, kena ganda dengan tu lah. Kita kata satu detik saat ni 300,000 kilo, mereka satu hari 50,000 tahun. Buatlah kira-kira calculation, kita akan jumpa lah kelajuan tu. Nisbah ilmu kita hak sebenar, wallahu alam. Tapi nisbah, bila Rasulullah naik, bumi yang ditinggalkan oleh Rasulullah, meninggalkan sahabat di bumi, meninggalkan sanak saudara di bumi, meninggalkan umat di bumi. Rasulullah bila naik tu, dia tengok bumi makin besar ke makin kecil? Kita hak ke arah naik ni, bumi hak kita tinggal tu makin besar ke makin kecil? Makin kecil. Kecil. Dan digambarkan dalam sebuah hadis kan, perumpamaan kerajaan Allah, arasy Allah dengan bumi ni seumpama sebentuk cincin yang berada di sebuah padang yang besar, padang yang luas. Kita gambarkanlah, hadis Nabi tu hadis Nabi lah, tapi kita nak buat gambaran sebagai contoh stadium. Besar tak stadium? Besar. Dan kita ambil cincin kita satu ni, pergi letak tempat sepak mula tu, hak bulatan sepak mula tu, letak cincin kita. Bukan kata nak banding cincin dengan stadium, cincin dengan hak bulat sepak mula tu besar hak bulat sepak mula lagi. Tapi nak habaq kata dunia ni cincin kita duduk atas stage utama tu, tengok cincin besar mana? Tak nampak apa kata tak? Nak habaq kecil sangat. Nak dibandingkan kerajaan Allah seluas alam semesta ni dengan dunia. Saya nak suruh anggap di sini ialah dunia ni lah tempat hak kita duk berasa kita segala-galanya ni. Hak kita kata atas dunia ni aku paling besar, aku paling hebat, aku paling terror. Dunia hak kita berebut harta sesama kita. Dunia hak kita duk berbunuh-bunuhan sesama kita. Dunia hak kita nak cari pengaruh sama kita. Dunia hak kita duk tipu orang ni, kita rasa ni lah dah besar, ni lah segala-galanya. Tapi bila Nabi naik, besar mana? Ni je. Dan ni juga perlu kita rasa waktu Mi'raj, satu masa benda hak duk kita berkecamuk, benda hak duk serabut ni, satu masa kita juga akan tinggalkan dia. Kita juga satu masa akan Mi'raj kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nak suruh Nabi ni rasa apa? Hambatan-hambatan dan perkara-perkara yang menjadi remeh-temeh dalam lingkungan kehidupan Nabi. Orang duk kata macam-macam, anggap dia tu kecil. Orang dah tuduh kamu macam-macam, kecil. Orang tolak dakwah kamu, kecil. Orang tak mau dengar cakap kamu, kecil. Orang cuba nak bunuh kamu, kecil.
Kecil tu kan apa? Bila kamu mi'raj, kamu berhadapan dengan sesuatu yang lebih besar yang Allah nak bagi pada kamu, pasti kamu akan rasa tak ada apa-apa dah kamu duk hadap sebelum ni. Cuba tuan-tuan bayangkan kalau Allah uji susah. Allah uji apa benda yang kalau boleh pada diri manusia tak mau benda tu ada pada mereka, tiba-tiba satu hari Allah bagi satu pemberian dan hadiah yang cukup besar pada kita. Ada nilai lagi tak Allah duk bagi susah sebelum ni? Dia jadi hilang terus. Sebab kita dapat sesuatu yang lebih besar yang Allah nak bagi. Jadi dunia tempat hak kita kata macam-macam yang melingkungi sekitaran hidup Nabi tu makin naik, makin jauh kamu akan tinggal. Dan bergembiralah kamu sebab antara Rasulullah dimi'rajkan ni untuk menghiburkan hati Nabi. Pasal apa nak hiburkan? Kan tahun tu tahun sedih. Pak saudara meninggal, isteri tersayang meninggal, dakwah Nabi di Taif ditolak. Ni adalah dua bentuk kecederaan. Satu, kecederaan pada fizikal. Bila dakwah Nabi ditolak, bukan setakat tolak, dilempar batu, cedera pada fizikal. Pak saudara meninggal, isteri meninggal, dakwah, kita nak bawa kebaikan pada satu kaum, nak bawa kebaikan pada satu orang, tapi orang tak mau. Ni adalah kecederaan pada apa? Emosi. Dua-dua ni Nabi habaq. Kecederaan fizikal Nabi kena, kecederaan emosi pun Nabi kena. Sedih yang amat sangat. Jadi Allah nak hiburkan hati Nabi, biar remeh-temeh perkara bingit-bingit yang kamu duk hadap tu, bila naik kamu akan tinggalkan dia dengan sesuatu yang lebih mengembirakan kamu. Apa dia? Ibadah salat. Satu hadiah yang cukup berharga. Inilah hadiah yang menghubungkan pencipta dengan hambanya. Cara kita nak berurusan dengan Allah, nak bercakap dengan Allah, nak communicate dengan Allah, nak bagi tahu sesuatu pada Allah, nak minta pada Allah, inilah dia. Apa dia? As-salah. Jadi di sinilah keselarasan berlaku. Di sinilah keserasian dan keharmonian antara alam atas yang disebut alam langit dengan alam bumi. Nak dapatkan kebahagiaan, nak dapatkan ketenangan, nak dapatkan keharmonian, perlu ada keselarasan di sini. Tak selaras di sini, hancurlah. Tak selaras di sini, carilah ketenangan tak dapat, bahagia tak dapat. Contoh, hidup kita atas dunia ni perlu ada keselarasan dengan alam langit. Apa yang menjadi perintah alam langit, itulah kena buat. Apa yang menjadi larangan alam langit, itulah kita kena tinggal. Selagi kita tak selaraskan keharmonian ni, sampai bila dia tak akan selesai dan hidup kita senantiasa bermasalah. Tak mau percaya, cuba buatlah. Biar dia bagi tak selaras. Contoh standard kita ambil besi magnet, besi berani kita panggil tu. Kalau kita hubungkan dia dengan cara yang betul, maksudnya keselarasan, dia akan jadi apa bila makin dekat? Dia akan cepat tangkap. Kita letak saja, pup, dia nak tangkap. Pup. Dia kaut terus, dia tangkap terus, dia magnet terus. Tapi kalau kita guna cara yang salah, kita tak buat keselarasan yang sepatutnya, tukar ke belakang, dia jadi apa? Makin nak dekat, zoom dia tolak kan? Makin nak dekat, zoom dia tolak. Dia tak tangkap. Begitulah kehidupan kita perlu diselaraskan. Allah suruh semayang, cuba tinggal semayang. Allah suruh puasa, cuba tinggal puasa. Allah larang minum arak, cuba minum arak. Agak-agak dapat tak kebahagiaan yang kamu nak? Walaupun kamu kaya. Dapat tak ketenangan kamu nak? Pasti tidak. Sebab tidak berlaku keselarasan tersebut. Kehendak alam langit, kehendak Allah dengan amalan kamu. Tapi sekiranya berlaku keselarasan tu, okey. Inilah kalau kita buat perbandingan laptop ataupun komputer. Kita baru beli laptop, kita baru beli komputer. Jadi bila beli laptop baru biasa, apa akan dimasukkan dalam tu? Laptop baru, laptop mula-mula beli. Satu benda yang kita kena masukkan iaitu software. Apa nama software tu? Microsoft lah. Microsoft lah, sebab dia direka khusus untuk laptop, untuk komputer kita. Jadi kita kena beli hak mana? Hak asli lah, hak original lah, hak betul pada dia lah. Barulah ada keselarasan software tersebut dengan operation komputer tu. Bayangkan, nak jimat aku pergi beli hak pirate, hak RM5 Bukit Jambu ya. Tapi bukan hak ori. Hak jenis cetak rompok.
Jadi last kali beli hak cetak rompok kita pun pasang, keluar juga Microsoft tu. Tapi mungkinlah bermasalah. Lepas pada ni duk kena update, tak boleh update. Ataupun taik huruf A keluar huruf Z, taik huruf B keluar huruf U. Biasalah hak pirate, hak tak apa betul. Main game pula jadi crack, hak muka duk atas jadi muka duk bawah. Leceh lah, kena beli hak ori juga. Contoh, bila kamu rasa tak selesa dah, tak seronok dah, bila masuk benda yang tak betul, kamu pun nak beli hak ori. Bila beli hak ori, A keluar A, B keluar B. Gambar jelas, gambar terang, tak ada masalah, speaker semua. Nisbah kita kata manusia buat pasti rosak. Tapi nak habaq bila software tu betul, betul lah. Dan software yang Allah bagi ialah hukum-hukum dia, undang-undang dia yang nama Al-Quran. Selagi mana kamu gunakan konsep hukuman dan undang-undang Quran dalam hidup kamu, kamu selaraskan benda tu, selesai. Yang jadi kita haru-biru masalah hari ini, kita guna tak software tu? Tanya diri, tanya iman masing-masing. Yang kita jadi masalah, bergaduh, berperang, kita guna atau tidak software yang Allah bagi tu dalam hidup kita. Sebab kita tak gunalah. Ataupun kita guna separuh, tak guna separuh, guna cara betul, guna cara tak betul, sebab itulah sentiasa ada masalah. Kalau kita kata dari sudut wiring dia, terganggu lah. Pasal apa sekejap buka lampu nyala, sekejap tak nyala, ni lagu ni lah. Ni sebuah nak suruh mudah faham. Tapi kalau berlaku keselarasan tu, alhamdulillah. Jadi mudah-mudahan dapat difahami dengan baik oleh semua. Jadi saya berhenti di sini. Mudah-mudahan ada manfaat dan iktibar. Terutamanya buat diri saya yang berbicara dan bercakap ni lah. Seterusnya ada iktibar, ada ibrah, ada faedah dan hikmah kepada tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.